Terima kasih bagi yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Boleh bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain untuk join live petang ini, dan kita akan bagi sedikit masa untuk orang-orang lain join pada hari ini. Dan boleh nyatakan nama dan dari mana hadirin-hadirat di ruangan komen, dan mana tahu kita dapat jumpa kawan lama ke kan dekat FB ni, baru jumpa, dah lama tak jumpa ataupun tak tahu pun ada FB sebelum ni kan. So boleh nyatakan nama dan asal tuan-puan dekat ruangan komen.
Assalamualaikum hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi bagi siri Big Dreamer yang kedua bersempena Hari Wanita Sedunia. Wanita sinonim dengan gelaran Sri Kandi atau nadi dalam sesebuah keluarga, malah negara. Jasa dan pengorbanan seorang wanita yang bergelar ibu, isteri, anak, kakak, adik ataupun sahabat memang sukar untuk dibalas, malah diganti. Tangan wanita yang lembut ini bisa menggoncang dunia. Tubuhnya yang kelihatan lemah inilah yang menahan kesakitan saat melahirkan. Namun hadirin hadirat sekalian, dalam kemuncak seluruh dunia meraihkan Hari Wanita, bumi Malaysia telah kehilangan seorang wanita, aktivis kemanusiaan yang bernama Nik Khatijah yang merupakan pengurus advokasi Ikram Pusat. Untuk itu, sebelum kita meneruskan majlis, suka sekiranya marilah kita sama-sama bertafakur sebentar untuk membaca Al-Fatihah untuk Allahyarhamah Nik Khatijah dan mohon kita semua dapat utuskan kuntuman-kuntuman doa semoga roh Nik Khatijah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Bagi siri Big Dreamer yang kedua bersempena Hari Wanita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, seperti siri Big Dreamer yang pertama, terdapat slot quiz yang menjanjikan hadiah yang menarik untuk para pemenang. Kita untuk slot yang pertama, siri yang pertama pun kita dah ada pemenang. Kejap lagi kita bongkar. Dan jadi untuk kali ini juga terdapat quiz yang boleh para hadirin jawab. Banjirkan semua jawapan yang tepat dan cepat di ruangan komen, dan siapa yang dapat berjaya buat dua perkara ni, mereka lah pemenang yang kami cari. Terdapat 3 soalan untuk dijawab. Jadi saya bagi masa beberapa minit untuk semua orang ready. Okey, mari kita mulakan soalan kuis yang pertama. Baiklah, soalan yang pertama adalah, apakah tema Hari Wanita 2021 di Malaysia? Yang lepas kita tanya di dunia kan, seluruh dunia. Tapi soalan kali ini adalah, apakah tema Hari Wanita tahun 2021 untuk Malaysia? Hadirin-hadirat boleh banjirkan jawapan di ruangan komen. Di Malaysia. Yang lepas. Okey, kita dah dapat pemenang yang kita cari. Alhamdulillah.
Baiklah, seterusnya soalan yang kedua. Hadirin hadirat, para wanita sekalian, kita semua yakin dan kita semua tahu Sayyidatina Khadijah antara ikon-ikon wanita Islam yang wajib, yang patut untuk kita letakkan di tangga teratas sebagai wanita dan Sri Kandi untuk dicontohi. Soalannya adalah, pada tahun berapakah umur Sayyidatina Khadijah wafat? Berapakah umur Sayyidatina Khadijah wafat? Saya ulang, berapakah umur Sayyidatina Khadijah wafat? Saya mengalami kesukaran untuk menyebut Sayyidatina Khadijah. Okey, berapakah umur Sayyidatina Khadijah telah wafat? Okey, saya dimaklumkan kita dah ada jawapan, kita dah ada pemenang untuk jawapan untuk soalan tersebut. Baiklah, soalan yang terakhir. Hadirin hadirat, inilah soalan terakhir, peluang terakhir untuk hadirin hadirat memenangi hadiah yang saya janji sangat istimewa buat para wanita di luar sana. Baiklah, soalan terakhirnya adalah, siapakah nama penuh? Siapakah nama penuh Ketua Wanita Ikram Pusat? Siapakah nama penuh Ketua Wanita Ikram Pusat? Siapakah nama penuh Ketua Wanita Ikram Pusat? Mungkin kita sering panggil beliau dengan nama Ustazah sekian-sekian kan, tapi kita tak perasan siapakah nama penuh Ustazah ini kan. So hari ini kita ala-ala ulang kaji sikit, siapakah nama penuh Ketua Wanita Ikram Pusat? Saya yakin rata-rata ahli ikram memang mengenali beliau ya, sebab beliau pun memang seseorang yang sering kita lihat di kaca TV dan live FB berkongsi berbagai ilmu dan juga perkongsian. Jadi tapi kita tak perasan nama penuh beliau siapa kan. So hari ini kita ambil tahu lebih sikit berkenaan Ketua Wanita. Siapakah nama penuh Ketua Wanita Ikram Pusat? Okey, saya dimaklumkan kita telah pun ada pemilik kepada jawapan-jawapan tersebut. Maaf, pemilik kepada hadiah terhadap 3 soalan tadi. Alhamdulillah, tahniah kepada sekian-sekian dan sekian-sekian. Tak boleh saya sebut nama kan. Okey, nanti di akhir rancangan nanti, di akhir program nanti kita akan dedahkan, kita akan bongkar siapakah pemenang yang kita cari untuk siri 1 dan siri 2. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum saya terlupa, untuk sesi kali ini juga terdapat satu pertandingan yang sama seperti siri nombor 1, iaitu tag 5 kawan anda dan nyatakan slogan apa yang berkesan di hati hadirin hadirat, di hati tuan-puan.
berkenaan dengan isi perkongsian panel sebentar nanti. Okey, mungkin ialah kita bercerita tentang banyak perkara-perkara hikmah-hikmah dalam kehidupan sebentar nanti. Pasti akan ada satu dua benda yang melekat, yang memberi kesan kepada hati kita. Jadi jangan simpan seorang-seorang. Luahkan, curah dekat ruangan komen. Tapi siapa nak baca? Tag 5 orang kawan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen. Dan yang paling menarik, yang paling bertuah akan dipilih sebagai pemenang. Ya, teruskan membajiri ruangan komen dengan tag-tag dan slogan-slogan yang kreatif, ya, supaya mana tahu rezeki tuan-tuan dan puan-puan dapat memenangi pertandingan pada petang ini, insya-Allah. Baiklah, berkenaan kuis pun sudah, berkenaan pertandingan pun sudah. Sekarang seperti yang semua tunggu-tunggu, buat bicara istimewa bersama dua panel jemputan yang bakal berkongsi lembaran kehidupan mereka bersempena Hari Wanita Sedunia. #pilih untuk ubah. Di talian bersama dengan kita Puan Suzana dan Dr. Amalina. Boleh kita dapatkan di skrin? Assalamualaikum Farah. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam Dr. Amalina dan juga Puan Suzana. Kami di Wanita Ikram Hulu Selangor pertama kali ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Dr. Amalina dan Puan Suzana kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami petang ni, walaupun dalam kesibukan menguruskan keluarga, menguruskan anak-anak dan pelbagai kerja, kami sangat berbesar hati untuk dapat bersama-sama dengan dua panel hebat kita pada petang ni. Baiklah, sebelum kita bongkar segala rahsia di sebalik kehidupan para panel kita hari ini, izinkan saya bercerita, membuka rahsia sikit-sikit, sedikit latar belakang berkenaan dengan panel kita hari ini. Iaitu kita pergi kepada panel yang pertama, iaitu Puan Suzana. Nama penuh Puan Suzana adalah Puan Suzana Ali, baru berusia 47 tahun. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab kepakaran dan ilmu yang beliau miliki ini kadang tidak begitu sepadan dengan umur beliau. Sangat pakar dalam bidang keuangan Islam. Jadi kadang-kadang kita boleh nampak wajah Puan Suzana di kaca TV. So hari ini kita hanya bukan dengar input-input dari segi keuangan Islam saja. Hari ini kita dapat lihat, kita dapat dengar rahsia di sebalik perjalanan beliau daripada tidak menjadi, daripada orang biasa kepada menjadi seorang pakar dalam bidang keuangan Islam. Dan seterusnya kita ke lembaran kehidupan Dr. Amalina. Dr. Amalina diberi nama penuh beliau adalah Dr. Nur Amalina binti Sharif Tan, berusia 32 tahun, dikurniakan 3 orang anak. Dalam 3 orang anak ini beliau adalah seorang pelajar PhD, okey, dalam membesarkan 3 orang anak yang berusia 6 tahun, 4 tahun dan 3 tahun, ya. Golden age, golden anak-anak yang tengah explore macam-macam. Seorang ibu ini juga sedang mengeksplor di dalam bidang PhD beliau yang akan beliau bercerita dengan lebih lanjut lagi bidang apa semua tu. Jadi tanpa membuang masa, saya mulakan dengan slot yang pertama. Soalan ini saya akan tanyakan dulu kepada Puan Suzana. Kemudian kita serahkan kepada Dr. Amalina. Soalan saya sama sebab soalan ini sangat penting dan soalan ini memang soalan yang menarik untuk di-share, dikongsikan oleh para panel. Jadi kita akan tukar soalan. Walaupun soalan sama, input, rahsia dan ibrahnya pasti berbeza, bukan? Baiklah, untuk soalan yang pertama kepada Puan Suzana. Berdasarkan tema yang kita pilih, iaitu pilih untuk ubah. Kelihatan susul jalan kehidupan dan karier Puan agak berbeza dari kebiasaan. Boleh Puan ceritakan apakah permulaan kepada kisah ini dan apakah perspektif Puan terhadap seorang wanita yang berkeluarga tetapi juga seorang yang berkerjaya? Dipersilakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Farah. Okey, alhamdulillah hari ini saya sebenarnya berbesar hati atas jemputan daripada Wanita Ikram untuk perkongsian mengenai pilih untuk ubah. Rasanya hari ini merupakan pertama kalinya untuk saya nak bercerita secara lebih mendalam tentang pengalaman dalam hidup saya. Ini pertama kali secara on air ni, Farah. Bukan biasanya saya adalah sedikit saya ceritakan tentang bagaimana saya terlibat dalam bidang keuangan ni, tapi hari ini saya akan bawa
dia lajak lagi ke belakang daripada kehidupan saya. Okey, alhamdulillah saya adalah merupakan anak bongsu daripada 7 adik-beradik. Okey, kalau ikutkan daripada latar belakang keluarga, saya sebenarnya adalah daripada broken family. Maksudnya mak dengan bapa saya dah bercerai, dan as kita tahu apabila seseorang itu daripada keluarga yang bercerai, kebiasaannya daripada segi pendidikan, daripada keadaan sosial, semuanya tak begitu memeransangkan. Jadi pada tahap itu, pada masa saya kecil dulu, kalau boleh capai SPM tu kira pembelajaran dah paling tinggi lah dalam tahap keluarga tu lah kan. Jadi saya memang tak pernah berimpi yang saya boleh jadi seperti pada hari ini. Kalau ikutkan dulu, saya kalau boleh jadi kerani tu kira dah hebat sangat dah masa tu. Saya tak pernah fikirkan yang saya pernah boleh keluar TV, boleh bercerita, berkongsi tentang pengalaman hidup saya sendiri. Jadi bila saya lepas pada SPM tu, masa tu mak saya dah meninggal dunia. Jadi saya banyak berdikari hidup bersama, duduk menumpang rumah kakak, abang semualah. Jadi saya tak pernah mengimpikan saya ni akan berkahwin. Okey, tak pernah terfikir dalam otak saya ni saya akan mempunyai zuriat. Jadi tak pernah ada. Tapi Allah takdirkan juga saya berkahwin dalam usia yang paling awal. 20-an dah saya berkahwin. Jadi rezeki awal 21 saya dah dapat anak. Dan alhamdulillah saya mempunyai 6 orang anak lelaki. Pada tahap sekarang ni alhamdulillah rasanya dah close shop lah. Dah pada umur 47 ni. Anak saya yang sulung daripada umur 25, 26, 25, 22, 17, 13 dan juga 10 tahun. Alhamdulillah mereka syukurlah dengan keadaan rezeki mereka dapatlah menyambung pelajaran dan dapat kehidupan mereka sendiri. Jadi bercerita tentang macam mana saya boleh bangkit, boleh nak pergi pada tahap ini, dia bila saya lihat balik kehidupan saya sebelum ni yang penuh colourful tu kan, macam mana saya boleh bersama dengan Hijrah Well menjadi seorang perunding kewangan setelah saya melalui banyak kesilapan keuangan ketika saya berhenti kerja dulu. Jadi bila masa saya umur 23 tahun, saya masuk balik semula dalam alam pekerjaan. Saya bersama dengan sebuah syarikat swasta. Saya bekerja di situ dengan kelulusan hanya SPM. Tetapi bila majikan bagi tahu yang saya ada potensi untuk pergi jauh dengan syarat saya sambung pelajaran dan saya ambil that kind of initiative untuk menyambung diploma dalam bidang kesetiausahaan. Alhamdulillah lepas pada itu saya being promoted dan dekat situlah saya membina kerjaya saya, mengeluarkan sedikit potensi diri saya di situ. Tapi pada tahun 2006 saya mula mencari arah lain sebab dah rasa bosan dekat tempat yang sama. Saya nak mencari benda yang baru. Saya nak belajar benda yang baru lagi. Jadi saya bertindak berhenti kerja dan memasuki bidang orang kata perniagaan lah, bawah bimbingan usahawan lah, ada dalam salah satu daripada kerajaan juga. Tapi tak direzekikan, itu bukan saya punya rezeki di situ. Jadi saya dah tak ada income, hutang banyak, cuba cari pekerjaan tak boleh. Jadi dalam masa tu saya cuba untuk menggunakan kemahiran yang ada. Saya mula berniaga goreng pisang, jual nasi lemak, saya ambil tempahan langsir pada ketika itu. Macam-macam lah untuk membantu kehidupan berumah tangga kan. Masa tu dah ada anak lebih kurang dalam 4 orang. Sebab bila masa kita bekerja, kita ada generate duit kita sendiri. Dan kita bila nak beli apa-apa sebagai seorang wanita ni, nak berbelanja, kita boleh saja. Tapi bila kita dah tak generate income, lepas tu hutang banyak, jadi dia satu beban yang besar dalam diri kita rasanya pada ketika itu. Tapi takdir Allah pada satu Muharram Al-Hijrah pada tahun 2006,
cikgu langsir saya ni, dia nak mendengar taklimat Puan Hajar Rohani di office dekat Taman Seri UK pada ketika itu. Tapi disebabkan dia tak tahu jalan, dia minta saya yang hantarkan, tunjukkan jalan sebab dia daripada Perak. Hari kejadian tu, saya dah sampai dekat office tapi dia tak sampai, dia cancel, tak jadi pergi. Duduk dekat situ saya dengarlah tentang pengurusan keuangan, tentang ruang dan peluang untuk saya bersama dengan pihak hijrah. Tapi ketika itu saya tak ambil tindakan sebab saya dah gagal sebelum ni dengan satu lagi program. Jadi saya tak nak terus melompat masuk dalam program Puan Hajar Rohani. Saya tunggu dan lihat. Lebih kurang 2 tahun selepas itu baru saya beranikan diri untuk menyerahkan diri saya ini masuk dalam program Puan Hajar Rohani. Dan saya dibimbing oleh Puan Hajar dalam bidang keuangan. Sambil saya dibimbing dan sambil itu jugalah saya, kita boleh katakan saya belajar untuk bangkit dan keluar daripada kemelut keuangan saya. Begitulah Farah, secara sedikit tentang kehidupan saya yang macam mana saya boleh sampai ke tahap ini, Farah. Walaupun rasa baru je beberapa minit Puan kongsikan, tapi macam liku-liku tu memang jelas kelihatan dengan jelas kehadiran 4 orang anak ya. Dengan keadaan tak ada kelulusan tapi perlu bekerja, perlu income, lepas tu gagal pula, jumpa pula dengan ialah program yang bukan berada dalam kategori yang okey untuk diteruskan. Jadi dan Puan tetap, itulah Allah atur kan, daripada insiden patut orang lain yang pergi, Puan hanya tunjuk jalan. Siapa sangka sebenarnya Allah sedang tunjukkan pula dekat Puan jalan ke arah yang lebih baik kan. Mungkin sebab kebaikan dan kesudian Puan bantu cikgu lansir tu, tapi dia tak pergi, Puan yang pergi. Ya Allah, Masya Allah, memang maha hebatlah perancangan Allah. Baik Puan, nantikan untuk soalan seterusnya untuk kita drill lagi kisah-kisah Puan seterusnya. Okey, seterusnya kita ke bidang yang lain, dunia lain, bidang perubatan bersama dengan Dr. Amanina. Boleh kami dapatkan Dr. Amanina di skrin? Alhamdulillah. Okey, Dr. Amanina, soalan sama ya. Boleh kata macam mana kata ya, ceritakan apa permulaan turning point kepada kisah kehidupan doktor yang memang lain macam sikit, dan apa perspektif doktor berkenaan dengan wanita berkeluarga dan juga wanita yang berkerjaya. Persilakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meremang saya dengar cerita Puan Suzana kan sampai menggigil tangan. Okey, sedikit sebanyak tentang background pendidikan lah terutamanya. Saya dibesarkan di Rawang. Saya bersekolah rendah di Rawang. Kemudian saya bersekolah menengah di Sekolah Agama Menengah Bestari, Subanjaya. Dan lepas SPM, saya melanjutkan pelajaran ke Mesir, Perubatan Timur Tengah under tajaan GPA. Okey, lebih kurang 6 tahun setengah dekat Mesir. Lebih kurang tahun 2014, Februari 2014 saya tamat pengajian. And then hujung tahun 2014 saya mula bekerja sebagai seorang doktor pelatih di salah sebuah hospital di Lembah Kelang. Boleh cari hospital mana. Okey, kemudian lebih kurang dalam sebulan setengah saya kerja. Ingat point ni. Saya buat keputusan untuk berhenti kerja setelah lebih kurang sebulan setengah dah bekerja. Okay, kemudian saya memilih untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi dalam bidang fisiologi perubatan. Fisiologi perubatan ni dia macam sains tentang fungsi badan manusia yang normal. Okey, kemudian saya habis pengajian master tahun 2017. Kemudian saya graduasi tahun 2018 atas urusan Viva, surat senat dan sebagainya. Dia jadi graduate lambat sikit kan. Kemudian saya bekerja lagi sebagai seorang guru
selama 3 bulan di Sekolah Rendah Islam Hirok Rawang di Country Home. Kemudian saya berhenti kerja lagi kerana mengikut suami yang baru dapat pendapatan waktu tu dekat Felda Cemomoy, di Klinik Kesihatan Felda Cemomoy, Pahang. Waktu tu tahun 2019. Okay. Pada tahun yang sama, saya di-approach oleh bekas supervisor untuk sambung pengajian peringkat PhD di bawah seliaan dia. Dan sekarang Alhamdulillah dah masuk semester ketiga lah pengajian. Okay, soalan Farah, apa permulaan kepada kisah ni kan? Okay, timeline saya mula berbeza dari orang lain bila mana saya berani membuat keputusan yang berbeza daripada orang lain. Which is, bukan maksud saya kawan-kawan saya yang tak berhenti kerja tu tak berani bukan tak. Point saya just berani membuat keputusan yang berbeza. Yang penting bukan perkara yang maksiat atau dosa lah. Okay. Saya just nak share dalam hidup saya ada dua keputusan besar yang saya pernah buat, which is satu bab kahwin, yang kedua bab berhenti kerja ni lah. Bab kahwin ni Kang ceritakan panjang pula kan, tapi nak katanya saya mulakan dahulu tu je. Okay. Okay. Bagi saya ni secara ringkas lah background saya kan. Bagi saya dalam hidup kita ni tak ada keputusan yang betul-betul betul ataupun salah. Yang ada mungkin keputusan yang tepat ataupun kurang tepat. Keputusan tu hanya betul-betul salah bila kita decide untuk buat dosa lah. Otherwise kita just try and error lah dalam membuat keputusan dalam hidup kita. Selagi mana kita cari ridha Allah dalam keputusan kita lah. Okay, and kita sebab hidup ni semua tentang pilihan kan, tentang pilihan. Setiap hari kita memilih. Kita pilih kita nak bangun pukul berapa. Kita pilih kita nak mulakan hari kita dengan qiyamul ke atau tak. Kita pilih kita nak makan apa hari ni. Kita pilih kita nak marah anak kita ke tak hari ni. Semuanya kita pilih sebenarnya. So sebab Allah ciptakan kita bukan macam mesin, bukan macam robot kan. Kita ada kebebasan untuk memilih tu. Dan semuanya atas diri kita kan. Getol suara. Okay. Nak menjawab soalan Farah tentang perspektif saya tentang wanita berkeluarga dan berkejaya. Okay. Saya belum berkejaya lah sebab asyik berhenti je kan. Setakat ni masih belajar lagi. Tapi isu work-life balance ni satu masa dahulu memang pernah menjadi dilema yang sangat besar lah buat saya. Dan bila saya Google tentang perkara ni, saya jumpa satu peralatan akhbar yang cakap tentang kajian yang dijalankan terhadap wanita berkeluarga dan berkejaya waktu tu tahun 2017, peralatan akhbar Metro. And rata-rata wanita memang mengalami dilema yang sama. Dia rasa terpaksa memilih keluarga ataupun kejaya. So tak ada yes or no untuk perkara ni. Dan bagi saya ia memerlukan perbincangan bersamalah dengan pasangan untuk kita buat keputusan yang terbaik untuk masing-masing lah. Sebab kita tak boleh nak nafikan yang wanita tu sangat berperanan dalam setiap hampir semua bidang kerjaya memerlukan kepakaran wanita. And bagi saya tak ada masalah pun untuk wanita bekerja asalkan kita pegang dengan basic principle lah. Bila keluar bekerja tu perlu dapat kebenaran suami. And then jaga adab pergaulan dengan berlainan jantina, tutup aurat dengan sempurna, apa lagi? Tak berhias berlebihan. Memang tak ada masalah pun untuk anda pergi jauh dalam karier anda. Cuma saya galakkan untuk kita libatkan suami kita dalam setiap progres kita. Kan?
Sebab kejayaan tu lagi best kan kalau kita kongsi dengan pasangan kita semua progress kita. Dan itu pun antara tujuan perkahwinan kan. Bila seorang individu dengan seorang individu, 1+1 tu bukan equal to 2, tapi lebih daripada tu. Kalau macam saya, untuk peringkat saya ni, saya just tengah nak buat thesis. So saya buat satu group Telegram untuk update perkembangan thesis saya lah setiap hari. Group tu tajuk dia tesismu jua. So dalam tu saya akan update berapa banyak pages saya dapat tulis setiap hari, apa-apa saja progres saya untuk hari tu kan. So that suami saya tahu apa yang saya tengah buat kan. Bukannya dia tahu saya mengadap laptop je, tapi tak tahu apa saya buat kan. Bercakap tentang wanita berkejaya dan berkeluarga, kita dah ada 2 variable besar lah dalam wanita tu sendiri. Okey, secara lumrahnya kan, kita tengok wanita lebih banyak menyumbang secara langsung dalam perkembangan sebuah keluarga tu kan. Sebab dia menggunakan fizikal dia sendiri. Dia yang kena hamil, dia yang lepas hamil, okey bersalin, kemudian dia yang akan menyusukan anak. So perkembangan keluarga tu disumbangkan secara langsung oleh seorang wanita kan, untuk membentuk suatu keluarga yang lebih besar. So kalau saya faham, kalau kita cakap tentang isu keluarga dan kejaya, isu ni akan lebih dekat dengan wanita. Sebab peranan wanita secara langsung yang macam saya sebutkan tadi kan. Dan bagi saya isu kejaya dan keluarga ni, persepsi wanita berkejaya dan berkeluarga ni bukan untuk wanita je, tapi lelaki pun sebenarnya ada dilema yang sama sebenarnya. Jadi saya just nak kongsi perkongsian Prof Adiba Kamaruzaman hari Isnin lepas sempena Hari Wanita. Dia kongsikan walau sibuk macam mana pun kita dengan kejaya kita. Prof Adiba ni bekas dekan Fakulti Perubatan lah. Lama juga dia jadi dekan. So dia kata walau sibuk macam mana pun kita dengan kejaya kita cuba cari juga masa untuk spend dengan family kita lah. Itu je lah Farah. Vibe bercakap dengan Dr. Amanina tadi rasa macam tengah dengar consultation penyakit ataupun isu. Memang ada tokoh-tokoh tu tak lari ya Dr. Amanina, walaupun dah bertukar arah laluan kejaya. Vibe tu memang ada, vibe tu kuat sangat. Baiklah, saya dapat simpulkan perkongsian Dr. Amanina dan juga Puan Suzana tadi, sebab dua-dua melawan ketakutan. Saya rasakan apa yang boleh kita sampaikan adalah hidup ni terlalu pendek untuk melayan ketakutan. Jadi selagi mana apa yang nak dilakukan itu tidak melanggar hukum Tuhan, teruskan berjalan kan. Capailah, keluar dan capailah impian masing-masing. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya. Kepada untuk Puan Suzana. Boleh dalam mencapai cabaran, dalam mencapai apa yang Puan impikan kan, mesti ada fear, mesti ada rasa macam tembok yang sangat besar yang Puan kena lalui, yang Puan kena redah untuk capai apa yang Puan nak. Dan pasti ada satu-satu tempoh ataupun titik dalam kehidupan Puan rasa hampir mustahil nak capai apa yang Puan nak. Jadi soalannya adalah apakah cabaran tersebut dan siapakah insan-insan behind the scene, ya, insan-insan behind di tersebalik tabir Puan, dan yang menjadi pendorong, yang menjadi kesumber kekuatan Puan untuk capai apa yang Puan dah pilih. Dipersilakan Puan. Okey, baik Farah. Kalau ikutkan macam yang saya beritahu tadi, bila dalam keadaan berhutang, kita tak boleh nak menjana pendapatan kita. Ia adalah sesuatu yang agak menghimpit. Saya pada ketika itu sampai tahap saya tak boleh jumpa dengan orang. Saya memang depressed teruk sangat. Saya tak boleh dengar suara orang, dengar tapak kaki orang lalu dekat rumah tu pun rasa dah terlampau teruk sangat. Masa tu saya memang kemurungan yang tahap teruk sangat. Saya duduk dalam rumah, saya tak keluar, tak jumpa orang.
Saya hanya duduk menangis dan menangis. Saya rasa macam orang kata meratapi kehidupan saya. Kenapa saya ambil keputusan untuk berubah, nak mencari satu kehidupan yang berbeza daripada apa yang telah saya dapat sebelum ni, nak yang lebih baik. Tapi ini yang jadinya pada saya pada ketika itu. Saya rasa ambil makan minggu juga saya jadi macam tu, tak ingat makan, anak-anak semua saya tak peduli, saya biarkan lepas bebas saja macam tu. Sampai satu hari kan, tiba-tiba hati saya tu bercakap pada diri saya sendiri, come on Suzana, lama mana you nak menangis macam ni? You menangis macam ni sampai bila pun benda ni tak akan berubah. Rasa macam satu tamparan yang hebat. Dia bukan satu tamparan yang igawan tau, memang betul-betul saya tampar diri saya. Saya tampar diri saya, cakap dengan dia, come on, bangun Suzana. Duduk menangis tak bantu. Bangkit, terus buat apa yang boleh. You know, you cuba cari pekerjaan, orang tak boleh nak ambil. Ada banyak alasan because of you ada anak ramai, bagi majikan bagi tahu you anak ramai, dan faktor umur pada masa tu. Jadi apa yang saya buat dengan bantuan suami dan bantuan sokongan daripada keluarga dan juga jiran saya mulakan perniagaan saya yang pertama pada ketika itu. Saya jual goreng pisang. Saya bawa barang-barang, saya jual goreng pisang bersama dengan suami saya kat bawah tu. Bermula daripada situlah saya mula bangkit. Pada ketika itu masa rasa macam sedih sangat apabila anak naik sekolah, nak beli seluar sekolah tak mampu nak beli. Seluar sekolah yang hanya harga dia RM30 pada masa tu. Saya terpaksa kumpul lebih kurang dalam seminggu ke 2 minggu untuk membolehkan saya belikan seluar untuk dia. Jadi masa tu saya rasa macam, Suzana, kenapa you duduk macam ni Suzana? You boleh pergi jauh, kenapa you duduk biarkan diri you begini? Jadi bila kita dah tahu, kita tahu tapi kita tak sedar, kita tak akan bertindak. Jadi sekarang ni kita dah rasa kita sedar diri, kena buat sesuatu, dan bermula daripada situlah bila Allah mula buka ruang demi ruang kepada saya untuk berubah, mendapat pekerjaan lepas pada tu, walaupun temporary, tapi alhamdulillah daripada situ saya macam saya kata dengan anak, seperti yang mak cakap, once mak dah dapat pekerjaan, mak akan keluarkan sedikit bahagian untuk anak-anak mak, nak makan ke, nak apa. Mak tak nak kita susah macam dulu lagi. Jadi lepas pada saya dah kerja sementara dekat ada sebuah syarikat ni, dan saya dapat duduk lama jugalah, dekat setahun. Tapi company tu tak bertahan lama, dia nak close down, dan dalam masa yang sama tu jugalah yang saya ambil tindakan untuk masuk bersama dengan menjadi ahli keluarga hijrah pada ketika itu. Walaupun masa tu berbincang macam Dr. Amalina, dia kata apa yang kita nak buat mesti dengan redha suami, mesti buat perbincangan dengan suami. Masa tu saya memang minta izin suami saya nak bersama dengan Hijrah Well, yang mana kalau kita lihat Hijrah Well ni, kita nak mencari orang, nak cerita dengan orang, buat pelaburan, buat ni. Tapi kenapa kita perlu buat benda tu semua adalah benda yang paling utama sebenarnya. Ilmu tu sendiri. Bukan kita cari orang untuk kepentingan diri kita. Kita cari orang tu, kita nak bagi kesedaran, kita nak share ilmu. You kena buat perlindungan because of this. You kena buat pelaburan because of this. Kita nak sedarkan orang supaya dia tidak buat silap seperti kita. Jadi itulah yang membuatkan saya terus bersama dengan Hijrah Well sehingga ke hari ini. Dan seperti yang Farah tanya, apakah dan siapakah yang berada di belakang saya? Benda yang saya pegang, mungkin dulu saya tidak terdedah dengan benda-benda ni, dengan latar belakang keluarga. Saya cuma memegang satu prinsip daripada saya kecil dulu. Sebab saya beritahu sebelum ni, saya merupakan daripada keluarga yang bercerai. Jadi kalau daripada segi perspektif pandangan masyarakat, pandangan sanak saudara, kami ni selalu dipandang rendah. Okey, dengan keadaan ekonomi, keadaan pergaulan, pendidikan yang tidak begitu memerangsangkan pada ketika itu. Jadi saya rasa macam kenapa dan mengapa saya mesti biarkan kehidupan keluarga saya ni terus dipandang rendah. Saya tak nak. Jadi saya tanamkan dalam diri saya daripada saya sekolah rendah dulu.
ayat saya ni ayat budak dulu kan, saya kata saya nak keturunan mak dengan abah saya ni tidak dipandang hina lagi. Saya nak jadi seseorang yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Saya nak orang refer kepada saya untuk mendapatkan ilmu. Saya tak tahu kenapa tapi saya memegang pada prinsip itu pada ketika itu. Jadi itu adalah kenapa atau apakah yang membuatkan saya kuat pada tahap begini, dan siapakah di belakang saya adalah suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, kakak ipar saya dan keluarga hijrah saya yang membina saya pada tahap sekarang ini. Begitulah Farah. Okay, terima kasih Puan Suzana. Sangat deep dan hanya yelah pada umur yang muda Puan dah ada prinsip tu, macam ianya salah satu hadiah daripada Allah yang jentik hati Puan untuk ada, untuk trigger Puan untuk pegang pada prinsip tu. Jadi bila kita membesar, prinsip yang baik ni menjadi semakin konkret dan menjadi satu batu yang batu bata yang sangat kuat membina daya tahan Puan hadapi apa saja yang datang, asalkan Puan dapat apa yang Puan nak, berdasarkan dengan berpegang pada prinsip tu. Dan mengingatkan saya kepada firman Allah, Allah tak ubah sesatu kaum tanpa kaum itu berusaha untuk mengubahnya. Ar-Ra'd ayat ke-11 tak salah saya. Jadi sangat terima kasih Puan, semoga perkongsian ini memang boleh dapat jadi sebagai booster kepada para wanita di luar sana. Jika ada prinsip yang sangat kuat yang anda pegang betul-betul, gunakan prinsip itu sebagai minyak pelincir kepada semangat anda untuk terus berjuang untuk dapat apa yang anda inginkan. Terima kasih Puan Suzana. Seterusnya kita ke doktor kita, Dr. Amanina. Ya, masih lagi soalan yang sama doktor, iaitu ialah sebab bila kita bercerita tentang kita mengubah haluan biasa yang orang lalui kepada laluan yang tak ramai orang lalui, the road not taken, ya. So pastinya ada cabaran dan fear yang Dr. Amanina terfikir-fikir, sebab tadi doktor pun cakap keputusan doktor punya keputusan yang besar, keputusan yang selevel dia sama macam keputusan untuk berkahwin. Yalah, bila berkahwin kan it's a gamble kan, it's a perjudian, kita tak tahu bahagia atau tidak. Jadi untuk berhenti kerja ni pun itulah level keputusan yang sangat besar untuk doktor ambil. Jadi apakah fear yang doktor lalui yang rasanya macam hampir mustahil nak go on dengan apa yang doktor plan ni, dan siapakah insan-insan yang berada di sebalik tabir terhadap keputusan yang doktor buat pada hari ini? Dipersilakan Dr. Amanina. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada tetamu jemputan hari ini. Okey. Soalan ni sebenarnya soalan ni susah juga sebenarnya, sampai saya terpaksa Google kan, nak make my mind apa sebenarnya fear ataupun cabaran yang sangat-sangat menghantui hidup saya. Okey, apa yang saya jumpa, dan saya setuju je dengan benda yang saya jumpa tu. Kalau Farah Google kan, cuba je Google the hardest thing in life. So akan keluar satu quote yang sama pada kebanyakan gambar, yang menyebut the hardest thing to learn in life is which bridge to cross and which to burn. Maksudnya benda paling susah dalam hidup yang kita nak belajar ialah untuk membuat pilihan. Kita nak pilih jambatan yang mana untuk kita cross, jambatan mana yang kita terpaksa korbankan. So memang diakui lah, perkara yang paling susah untuk saya sendiri ialah untuk membuat pilihan tu sendiri. Even kalau kita nak pilih makanan dalam senarai menu yang kita tak biasa pun, yang kita tak pernah rasa makanan tu macam mana, kita tak pernah tengok makanan tu macam mana, benda tu sangat susah kan. Sebab kita tak pasti apa yang menunggu kita di hujung jambatan yang berbeza tu.
So bila saya buat pilihan untuk berhenti kerja, saya terpaksa merisikokan nama baik saya, nama baik suami, nama baik parents, sebab pilihan saya. So alhamdulillah, 3 orang ni, suami, mak dengan ayah, memang tulang belakang saya lah. Di saat orang lain mempertikaikan keputusan saya. Dan saya sebenarnya saya tak akan berhenti kerja kalau 3 orang ni tak support keputusan saya. Itulah. Dan nak katanya setiap pilihan tu memang akan ada risiko dia sendiri. Ada benda yang kita perlu korbankan. Saya pun tak boleh nak reveal sepenuhnya kenapa saya berhenti kerja kan. Tapi satu benda yang saya boleh cakap, waktu tu saya punya naluri self care tu sangat-sangat tinggi kan. Dan saya percaya kalau saya kena jaga diri saya supaya saya dapat jaga orang-orang sekeliling saya lah. Okey. Yang keduanya, kita kena teliti kan bagaimana mindset kita dalam menghadapi cabaran tu. Suara saya lagi kuat ke suara Noah lagi kuat? Okey, poin saya yang kedua, untuk menghadapi cabaran ni kan, kita kena teliti macam mana mindset kita dalam menghadapi cabaran. Okey, bagaimana kita melihat fear dan cabaran tu? Adakah kita lari atau kita atasi cabaran dalam hidup? Semuanya bergantung dekat mindset kita, cara kita fikir, cara kita lihat sesuatu perkara. Kalau kita pandang satu perkara tu dengan, saya umpamakan dengan mata lebah. Mata lebah ni dia sentiasa mencari madu. Kita akan nampak banyak madu dalam hidup kita. Tapi kalau kita pandang setiap benda dalam hidup kita dengan mata lalat, memang kita akan nampak sampah je dalam hidup kita. Kita tak nampak benda-benda yang baik. So, bila kita benda tu akan jadi susah bila mindset kita letak benda tu susah. Dan kita akan cari jalan untuk lari. Kan? Fear tu akan jadi face everything and run away. Tapi bila kita twist benda tu, kita twist mindset kita, kita lihat problem tu sebagai satu cabaran yang boleh diatasi, kita akan mula cari solusi. Dan kita akan mula nampak banyak solusi yang hadir kan, untuk kita selesaikan cabaran tersebut kan. Dan fear tu akan bertukar menjadi face everything and raise your standard. Kita perbaiki diri kita. Upgrade diri kita dalam skill menyelesaikan masalah kita. Dan saya perhatikan manusia tu akan jadi sangat-sangat powerful lah dalam diri mereka bila dia dapat menguasai mindset dia, cara fikir dia. Bila dia bagi tumpuan yang lebih kepada mindset dia untuk grow kepada perkara yang lebih baik, ke arah yang lebih baik kan. Kita akan nampak beza orang-orang yang growing mindset dia dengan yang tak grow mindset dia bila dia buat keputusan. So, dan untuk kita grow ni pun benda ni satu proses kan. Dia bukannya datang tiba-tiba, dia bukannya anugerah Tuhan yang datang dari langit secara tiba-tiba. Untuk grow mindset, untuk grow jadi lebih positif. Benda ni kita perlu belajar. Sama macam baby kan. Noah tak lahir dengan tiba-tiba 3 tahun kan. Dia lahir dari, dia dibentuk daripada satu keturunan darah, kemudian jadi seorang bayi, kemudian dilahirkan, kemudian membesar jadi 3 tahun kan Noah. Kemudian akan membesar menjadi remaja, dewasa. Sama juga macam orang yang masuk Islam kan. Dia bukannya masuk Islam dalam masa sehari kan. Dia bukannya anugerah Tuhan tiba-tiba satu hari semua orang terus masuk Islam, tak kan. Mesti ada benda yang, ada proses yang dia dah lalui sebelum tu untuk dia, sebelum dia buat keputusan untuk nekat masuk Islam tu macam mana kan. Dan untuk berubah. Dan in order untuk berubah, perlukan ilmu. Tak dinafikan perlukan ilmu. Dan ilmu tu akan lebih mudah masuk bila kita bersedia untuk terima ilmu tu.
Dan kita perhatikan banyak kejayaan sebenarnya senang diperolehi, lebih mudah diperolehi bila kita ada banyak persediaan, bila kita lebih bersedia. So bila kita ready untuk ubah mindset lama kita, jujurnya ini benda yang paling agak sukar lah untuk setiap manusia ubah sebenarnya. Bila kita tak ready untuk ubah mindset lama kita, kita selesa dengan mindset lama kita yang memenangkan diri sendiri. Macam tu. So bila kita ready untuk ubah mindset lama kita mula belajar pakai kalau boleh bayangkan topi seorang pelajar, topi learner. Kita akan belajar banyak benda dari sekeliling kita, even daripada orang-orang yang lebih muda daripada kita kan. Jujurnya saya banyak belajar dari budak-budak ni, dari anak-anak kan. Cara mereka ucap terima kasih, cara mereka maafkan mak ayah mereka walaupun kena marah kan, tapi lepas tu mereka maafkan kan. Cara mereka tunjuk effort untuk bantu mak ayah buat kerja-kerja rumah. Memang sangat suci lah, sangat suci dan fitrah kan. So sebenarnya dalam hidup kita ni ada banyak pengajaran-pengajaran hidup yang Allah nak tunjuk kat kita. Cuma kita je yang tak nak belajar. Kita je yang masih berdegil dengan mindset lama kita, dengan mindset negatif kita. So menjawab persoalan Farah kan, apa cabaran yang rasa hampir mustahil tu, apa saja cabaran, just saya nak kongsi satu quote yang kita boleh pegang dalam menghadapi cabaran. Besarkan solusi, kecilkan cabaran. Jangan biarkan cabaran tu jadi roadblock sampai kita tak boleh bergerak ke mana-mana. Sedangkan ada banyak solusi di sekeliling kita untuk kita selesaikan cabaran tersebut. Cuma cara kita pandang lah macam mana. Kita besarkan cabaran ke kita besarkan solusi. So saya nak ajak kita besarkan solusi, kecilkan cabaran. In order dalam nak grow diri kita dalam hidup kita, insyaAllah. Itu Farah. Terima kasih Dr. Amanina. Key point yang semua orang boleh bawa balik hari ni. Make sure semua orang pakai kacamata lebah supaya kita semua nampak, kita semua senang nampak kebun bunga. Kalau kita pakai kacamata lalat, semua benda kita nampak macam sampah. Betul ya Dr. Amanina? Jadi terima kasih. Satu poin-poin penting yang dapat kita bawa balik dari segi dalam hari-hari dalam kita menjalani hari-hari, membuat keputusan, takut dengan keputusan sendiri, takut dengan bayang-bayang sendiri, takut dengan pelbagai risiko, takut itu, takut ini, ending kita tetap di tempat yang sama. Kita biarkan saja peluang-peluang yang ada berlalu begitu saja, dan bila kita nampak orang lain yang ambil peluang tu, mulalah kita rasa dia untunglah sekian, sedangkan peluang itu telah pun lalu depan kita sebelum ni. Terima kasih Dr. Amanina sekali lagi. Baiklah, kita ke soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir untuk Puan Suzana dan juga Dr. Amanina. Soalannya adalah, boleh Puan Suzana kongsikan nasihat untuk para wanita di luar sana supaya lebih berani bermimpi dan pilihlah untuk sentiasa mengubah kehidupan dari keadaan yang tidak okey kepada keadaan yang lebih okey. Saya gunakan perkataan okey sebab okey ni subjektif di mata semua orang ya. Jadi tapi apa yang samanya adalah perubahan ya, mengubah kehidupan ke arah A kepada kehidupan ke arah A+. Nasihat dari Puan Suzana, dipersilakan. Okey, terima kasih Farah. Boleh dengar ya, saya pakai earphone saya ni. Okey ya, suara? Boleh Puan. Boleh. Okey. Nasihat saya pertama, teruskanlah bermimpi. Bermimpi itu percuma, tidak salah untuk kita bermimpi. Sebab kalau kita perasan sebenarnya apa benda yang berlaku dalam hidup kita ni, apa yang telah kita impikan dulu tau. Kadang-kadang kita tak perasan dan kita telah lupakan. Macam dalam kehidupan saya sendiri kan, saya boleh relatekan dalam kehidupan saya, mana bila saya pernah dulu bila saya melihat mentor saya Puan Hajarwani berada di kaca TV, masa tu saya baru dalam bidang ni, saya kata aku bermimpi, aku teringin nak jadi seperti dia.
Saya memang ada menyatakan begitu. Dan saya pernah berjumpa dengan salah seorang kenalan saya pada ketika itu. Dia tanya saya, kau sebenarnya nak jadi apa, Suzana? Saya kata saya nak menjadi seperti Puan Hajar Rohani. I don't know, somehow saya nak jadi seperti dia, insya-Allah. Walaupun tak sehebat dia, tetapi saya mengambil sedikit sebanyak ilmu yang telah dicurahkan untuk saya berbakti kepada masyarakat. Tapi ditakdirkan perbualan kami tu petang tu, dalam seminggu selepas tu, saya telah diberi satu cabaran oleh mentor saya yang kedua supaya saya keluar televisyen. Bukan mudah ya nak keluar televisyen. Saya bagi tahu secara live lagi pertama kali dalam hidup saya. Bak kata orang macam kita bercinta. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Seminggu kupu-kupu duduk dalam perut saya. Tapi itulah bila saya memikirkan niat saya yang utama, sebab pada ketika itu Tuan Haji Mazli tidak dapat on air pada ketika itu dan Puan Hajah pun tak dapat. Terpaksa terima tawaran. Saya telah diberi tugasan untuk bersama dengan untuk keluar di TV Al-Hijrah pada ketika itu bercerita tentang faraid. Jadi bila duduk fikir-fikir tu kan, ya Allah, cepatnya Allah bagi. Saya rasa saya tak bersedia sebenarnya nak keluar ni. Tapi sebab atas dasar saya niat nak berkongsi ilmu, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi para wanita di luar sana bermimpilah. Mimpi itu tidak salah dan ianya percuma. Teruskan hantar mimpi-mimpi anda di sana. Okey, nasihat saya yang kedua sebagai seorang wanita, especially sebagai seorang isteri. Jangan letakkan pergantungan kepada suami. Sebab suami ni, yelah kita ni manusia, kita akan meninggalkan dunia ni. Kita akan check in kepada alam kekal kita di sana. Dia sama ada suami meninggalkan kita ke alam barzah ataupun kita ditinggalkan. Jadi jangan letakkan pergantungan kita 100% kepada suami. Ambil peduli kepada apa perjalanan rumah tangga, tahu tentang keadaan pendapatan suami, perbelanjaan. Bila berlaku sesuatu kepada suami, apakah tindakan yang perlu kita buat? Bagaimanakah kita nak menjalani kehidupan selepas berlaku kematian kepada suami kita? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana nak maintain kehidupan? Perlu tahu benda tu semua. Jangan buat serah 100% sebagai wanita bijak yang solehah. Okey, yang ketiga, jangan takut untuk berubah. Sebab kalau kita ada handphone, kan semua orang ada handphone zaman sekarang ni kan. Kita mesti nakkan handphone kita tu kena upgrade. Betul tak Farah? Okey, bila kita nak handphone kita kena upgrade, kenapa kita tak nak upgrade diri kita? Okey, upgrade diri kita sebenarnya Allah nak bantu kita, software dalaman kita ni supaya dia ditingkatkan daripada masa ke semasa. Tapi dengan satu syarat, kita berani untuk nak berubah. Kalau kita duduk dekat tahap yang sama, kita tak akan pergi jauh. Itu je lah. Dan kita kadang-kadang kita lihat apa yang kita buat, masih ujian yang sama. Masih ujian yang sama Allah bagi. Sebab kita tak lepas ujian tu. Jadi jangan takut untuk berubah. Jadi bila kita nak berubah, kita jangan, Puan Suzana kata jangan takut untuk berubah. Berubah kita hari ini. Tak boleh. Kita berubah tu kenalah jadi berubah dengan tagline wanita bijak yang solehah. Kita kena ada pertama bila kita nak berubah, kita kena pasang niat yang betul. Kenapa kita nak berubah? Adakah untuk kepentingan diri kita? Adakah untuk kita nak show off? Atau kita nak buat niat kita supaya kita ni memberi manfaat kepada masyarakat, seperti sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Jadi itu yang pertama adalah niat. Yang kedua, kita kena ada ilmu bila kita nak berubah. Tidaklah sembrono. Jadi kena cari ilmu yang betul supaya kita dapat berubah dengan cara yang betul. Dan yang ketiga, circle. Circle maksudnya surrounding kita. Kita kena duduk dekat tempat orang yang kalau kita kata kita nak berubah,
tapi kawan-kawan kita, pergaulan kita, kita punya persekitaran kita masih yang sama. Dia tidak memberikan impact yang besar untuk kita nak berubah, dan akan tarik balik kita kepada sikap kita yang lama. Okay, yang keempat, kita kena ada support system. Support system tu untuk wanita, macam Dr. Amalina kata tadi, kita ni nak berjaya sebagai wanita ni sebenarnya nak kata mudah pun tak mudah, nak kata tak mudah pun sebenarnya mudah. Yang paling penting sebenarnya untuk kita nak berjaya sebagai seorang wanita ni, kita kena ada support system. Pertama, suami. Yang kedua, daripada surrounding kita, siapa yang boleh bantu daripada segi nak jaga anak, pembelajaran anak, tengok keadaan rumah. That's why dia perlu kita nak seimbangkan antara kerjaya dengan rumah tangga ni. Kita kena ada satu persefahaman dengan suami, dengan anak-anak, kena buat perbincangan. Okey, ya, support system tu penting ya. Alhamdulillah, saya pada ketika puncak saya masa umur 20-an dulu, masa anak saya 4 orang tu, saya ada satu support system yang baik. Terima kasih kepada kakak ipar saya, Puan Masayu binti Wahad. Dia benar-benar memberi satu support pada saya supaya saya agar saya boleh memberi tumpuan kepada kerjaya saya pada ketika itu. Terima kasih banyak-banyak Kak Ayu. Okey, dan yang kelima, kita hantarkan doa kita dan kita tawakal. Mudah-mudahan niat kita untuk berubah Allah lorongkan dengan cara yang betul. Okey, yang keempat, jangan cepat putus asa apabila kita dah nak berubah, benda tu jadi tak boleh lagi, gagal lagi, dan kita rasa kita nak berputus asa. Jangan sekali-kali kita berputus asa, sebab kita kena lihat balik, adakah betul niat kita? Macam yang saya kata tadi, niat kita betul, ilmu yang kita cari tadi betul atau tidak, circle kita betul-betul membantu atau tidak atas kejayaan kita ni, kegagalan kita ni tadi, support system kita ada atau tidak, dan juga bagaimana tindakan kita kepada arah untuk kita berubah dekat situ. Dan yang kelima, nasihat saya, kita pandang kepada ibrah setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Kalau saya ni nak memandangkan kepada perjalanan saya yang penuh colourful, saya boleh duduk diam saja, saya tak nak ambil apa-apa tindakan untuk perubahan. Saya pada ketika itu macam-macam skill saya nak ambil. Saya belajar buat kek, saya menjahit langsir, jahit baju, jual itu, buat ini. Semuanya dengan niat saya nak berubah daripada satu tahap ke satu tahap yang baik. Kalau saya melihatkan saya dibelenggu, pada ketika itu memang saya nampak masa kejadian yang saya dalam keadaan berhutang, tak mampu bayar hutang tersebut. Kalau saya ambil tindakan lantaklah, saya tak nak ambil tindakan drastik untuk berubah, saya akan terus dalam keadaan berhutang, dalam keadaan murung, dan saya tak nampak apa-apa sinar di depan. Dan masa tu saya cuma cakap, kenapa aku ya Allah, kenapa aku yang dipilih? Aku nak berubah, tapi kenapa aku yang dipilih untuk menghadapi hutang yang banyak, orang duk tanya, duk cari kita. Dah lah tu, nak mencari pekerjaan tak dapat. Tapi bila saya dah duduk pada tahap sekarang ni, bila saya lihat balik di belakang tu kan, saya lihat sebenarnya Allah bagi saya melalui semua fasa-fasa itu adalah fasa-fasa saya kena belajar sendiri. Universiti kehidupan. Saya bukan bercakap berdasarkan teori, tapi saya belajar daripada apa yang saya lalui untuk saya kongsikan kepada masyarakat supaya ia memberi manfaat. Jadi saya memandang segala kesilapan keuangan saya dulu, kesilapan daripada segi saya membuat pilihan, itu sebenarnya bukan kesilapan yang sebenar-benarnya kesilapan. Ianya adalah satu pengajaran supaya saya lebih kuat, saya lebih
fokus supaya saya dapat berkongsi ilmu kepada masyarakat supaya tidak jadi seperti saya yang dulu. Dan saya dengan berani boleh bercakap bahawa saya berubah untuk menjadi lebih baik supaya kita diturunkan ke muka bumi ni hanya dengan 2 saja tanggungjawab, iaitu sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah. Jadi saya harap dengan apa yang saya dapat kongsikan, ianya memberi satu apa ni yang kata point untuk tuan-tuan puan-puan nak berubah daripada keadaan yang ada sekarang ni. Kalau kita rasa kita teruk sekarang ni, sebenarnya ada orang lagi teruk daripada kita. Just berubah saja dengan berilmu supaya kita menjadi lebih baik daripada semalam. Begitu saja nasihat saya, Farah. Alhamdulillah Puan Zana. Bercakap dengan Puan Zana ni terasa macam kakak-kakak sangat macam tengah kakak berpesan kepada adik. Sangat dekat. Mungkin yelah apa yang Allah dah tentukan dalam kehidupan seseorang memang tak pernah sia-sia. Jadi kesakitan-kesakitan yang Puan Sa'i di waktu lalu tu dapat membantu Puan memahami kesakitan-kesakitan orang sekeliling Puan. Jadi bila orang cerita sikit Puan dah dapat pick up how painful it is. So how to overcome. Puan dah pernah luka dekat jari yang sama. Jadi Puan tahu gamat brand apa yang boleh guna. Tapi silangnya lebih kurang begitu. Betul. Nak ceritanya segala benda yang Allah aturkan tu memang yang terbaik. Berfungsi. Kalau bukan waktu tu, waktu akan datang. Betul. Terima kasih Puan Suzana. Dapat saya rangkumkan poin Puan Suzana tadi. 1, innamal na'malu biniat. Apa benda nak buat pun niat kena betul. Nombor 2, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya baca maksud ilmu, cari ilmu untuk berubah. Dan yang ketiga, berkawanlah dengan orang yang menjual bunga. Tangan akan sentiasa berbau wangi. Maksudnya berkawan, circle kena yang indah-indah, yang helok-helok perangai, yang bukan toksik-toksik, bukan ghosting hunter kan. Jadi benda tu akan jaga kita punya vibe dan aura tu akan sentiasa cantik dan positif lah, dan lebih mudah lah kita nak overcome negative thought bila kita nak berubah tu. Terima kasih Puan Suzana, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati segala usaha Puan Suzana untuk membantu wanita-wanita di luar sana dari skop kewangan, dari skop menguruskan harta dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Puan Suzana. Dan seterusnya, kita beralih kepada Dr. Manina. Soalan yang sama, hari ini kita memang ulang kaji soalan. Soalan yang sama iaitu, boleh Dr. Manina kongsikan kepada wanita di luar sana supaya lebih berani bermimpi dan berubah ke arah hidup yang lebih baik. Dipersilakan Dr. Manina. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Farah, saya minta ambil masa sikit sebab saya rasa saya tak jawab lengkap soalan yang sebelum ni. Boleh. Okay. Soalan siapa kekuatan untuk yang menjadi dorongan dalam hidup yang saya pilih ni lah. Okay, tapi laju je insyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya syukur, saya sangat-sangat bersyukur dengan setiap cabaran yang hadir dalam hidup saya, yang buat saya betul-betul sedar siapa dan apa sumber kekuatan saya kan. Sebab, okay, kena bertenang okay. Sebab satu masa dahulu, saya berharap kepada manusia. Saya harap manusia untuk dengar suara hati saya, untuk faham stres saya, untuk support saya, untuk tak judge saya. Saya harap macam-macam dari manusia kan. Tapi saya belajar yang manusia takkan sentiasa berada di tepi kita untuk mendengar kita. Dan akhirnya saya kecewa dengan manusia. Sebab tak semua manusia sedia untuk dengar luahan rasa kita lah. Okay. Sampai satu masa saya breakdown yang amat sangat. Saya nangis, saya luahkan semua yang apa saya nak luahkan, saya luahkan semua dekat dinding. Saya bercakap dengan Allah. Saya luahkan semua, saya nangis sepuas hati dan lepas tu saya lega. Dan benda tu, momen tu jadi satu turning point yang sangat besar dalam diri saya tentang keberadaan Allah tu. Okay. Saya jadi sedar yang Allah tu sebaik-baik pendengar, Allah tu
Maha mendengar. Dan Allah tu apa? Sebaik-baik penyimpan rahsia kan. Bila kita luah kan. Saya yakin Allah tak akan bagi tahu siapa-siapa apa yang saya luahkan. Sebab dia sebaik-baik penyimpan rahsia kan. Dan momen tu pun ajar saya yang ketika kita sedang meluahkan perasaan kita, Allah tak akan judge kita. Allah dengar je. Allah tak akan judge kita. Dan even kita tak habis cerita pun Allah tahu the whole story kan tentang diri kita. Dan tenang. Dan magicnya bila kita luahkan perasaan kita kepada Allah, lepas tu Allah campakkan rasa apa? Tenang yang sangat-sangat luar biasa dan kekuatan yang sangat luar biasa. Sebab Allah ni maha kuasa kan, maha kuasa. Okay. So sebab tu saya boleh cakap, kalau orang tanya sumber kekuatan saya akan cakap Allah. Allah je sumber kekuatan saya. Tapi kalau ditanya tentang big why dalam hidup saya akan cakap mak ayah saya lah. Terutamanya untuk pengajian PhD ni, memang mostly untuk mak ayah saya lah. Sebab mak ayah saya tak pernah masuk dewan konvo saya sejak dari degree. Degree dekat Mesir kan. Konvo dekat Mesir, so mak ayah saya tak datang. Dan waktu master pun suami saya masuk dengan adik ipar. Sebab waktu tu Noha yang anak nombor 3 kecil lagi. So orang lain tak pandai nak handle susu Noha. So mak saya korbankan lah. Mak saya kata tak nak masuk dewan kan. So insyaAllah untuk doakanlah untuk PhD ni. InsyaAllah saya sangat berharap mak ayah saya akan masuk dewan konvo. Dan Allah tu maha baik kan. Saya percaya Allah susun yang terbaik untuk mak ayah saya. Untuk tengok saya ambil scroll ijazah paling tinggi yang saya akan capai insyaAllah. Okay, berkenaan soalan last Farah. Okay, kita buang sikit ilmu sedih-sedih. Okay. Okay, apa nasihat Nasihat untuk wanita di luar sana supaya lebih berani bermimpi dan pilih untuk ubah kehidupan. Okay, saya just nak bawa 1, 2, 3, 4 poin. 4 poin. Okay, poin saya yang pertama, mimpi tu free macam Puan Suzana cakap kan. Mimpi tu free, semua orang boleh bermimpi. Suka saya kongsikan perkongsian Prof. Adiba juga dalam talk dia hari tu. So dia kata dalam proses untuk kita berubah, dalam change process, kita perlukan visi, kita perlukan vision, kita perlukan matlamat. So lagi jelas vision anda, lagi cepat anda sampai kepada impian-impian anda. Tapi ada tapi dia. Visi ataupun visi yang hanya sekadar visi tanpa tindakan, dia akan kekal sebagai mimpi. Mimpi yang macam dalam tidur lah. Takkan jadi apa-apa kalau kita tak ada buat tindakan apa-apa. So masuk poin saya yang kedua. Untuk mimpi tu jadi kenyataan, ia memerlukan tindakan. The power of action. Okay, anda bacalah mana-mana buku psikologi pun, buku-buku self-help. Mereka akan cakap benda yang sama. Yang membezakan kita dengan orang lain adalah tindakan yang dia dan kita buat. Allah bagi kita modal yang sama kan. Untuk kita semua buat tindakan. Allah bagi kita akal sama. Bukanlah sama, maksudnya physically brain tu ada. Allah bagi otak dalam kepala kita. Allah bagi kaki dalam kasut kita. Allah bagi kita tubuh badan yang sama. Ni secara umumnya lah. Ada yang diuji dengan kekurangan. Nak katanya Allah bagi modal yang sama kepada setiap daripada kita. Dan kita boleh pergi arah mana sahaja yang kita nak pergi. Dan yang akan membezakan kita dekat akhirat nanti, apa? Amalan-amalan kita kan, amal-amal soleh kita. Tindakan-tindakan kita. Bahasa Melayunya tindakan-tindakan kita semasa kita hidup. Alamak. Okay.
Kita sentiasa berdoa dan berharap moga Allah bantu kita, Allah lorongkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang betul, bukan yang salah. Tindakan-tindakan yang betul setiap hari kan. Saya tak tahu, mungkin tindakan saya berhenti kerja tu salah ke betul, saya tak pasti. Tapi mungkin ia satu tindakan yang betul. Yang Allah lorongkan supaya saya dapat. Sekejap Okay. Mungkin tindakan saya berhenti kerja tu satu tindakan yang betul supaya saya cepat sampai kepada apa yang saya target sebelum ni. Saya memang nak buat PhD dalam fisiologi. Cumanya plan saya before ni macam plan orang-orang biasalah. Kita habiskan Osman dulu and then baru kita pergi cabang yang kita nak buat. Saya tak tahu mungkin itu hikmah kan, hikmah yang Allah dorongkan supaya saya lagi cepat sampai kepada target saya berbanding kawan-kawan saya. Mungkin. So sebab tu kita kena selalu doa moga Allah lorongkan kita untuk sentiasa buat tindakan-tindakan yang betul setiap hari. Kenapa kita perlu kepada tindakan-tindakan yang betul ni? Sebab in order kita nak capai kita punya impian tu, kita perlu lalu satu proses kan, dan proses tu memerlukan tindakan. Dia tak akan jadi apa-apa kalau tak ada tindakan kan. Okey, poin saya yang ketiga, berkenaan tindakan. Kita sepenuhnya berkuasa untuk mengawal tindakan kita. Okey, dalam hidup ni Farah, ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita tak boleh kawal. Okey, saya bagi contoh. Farah benci saya versus saya benci Farah. Okey, kalau Farah benci saya tak boleh kawal. Benda tu, perasaan tu datang dari Farah. Tapi saya boleh usaha, saya bagi hadiah kat Farah, saya bina hubungan baik dengan Farah. Tapi situasi yang sebaliknya, saya benci Farah. Saya yang benci. Saya yang boleh kawal, saya boleh kawal benda tu. Saya boleh pilih emosi apa saja yang saya nak hadirkan pada saat ini. Saya yang tentukan sepenuhnya dengan izin Allah lah. Okay. So dari sini bila saya sedar, bila saya aware apa benda yang saya boleh kawal, apa benda yang saya tak boleh kawal, saya belajar yang kita tak patut menyalahkan orang lain atas emosi negatif yang kita sendiri ternak sebenarnya. Orang boleh trigger kita untuk marah, tapi kita, at the end kita yang pilih, kita nak respon negatively atau positively. So, okay. Okay, poin saya yang terakhir, untuk wanita-wanita di luar sana yang nak berani bermimpi dan pilih untuk ubah kehidupan, cari passion kita, cari niche kita, cari kelebihan kita. Di mana kita ada kelebihan, dalam bahagian mana yang kita ada kelebihan kan, supaya energi kita boleh sustain lama untuk sampai ke penghujung jambatan yang kita pilih. Okay, kita tak nak habiskan hidup kita untuk buat benda yang kita tak suka. And benda tu sangat tak sihat lah untuk growth diri kita. So dalam bidang cabang kerjaya kita, ada banyak sangat cabang kan, ada banyak sangat sub-speciality yang mungkin kita sangat-sangat suka dekat certain subjek atau certain department. So cari apa yang kita sangat suka, cari passion kita dalam career kita sekarang. Dan bila kita dah jumpa, go and grow. Go and grow yourself untuk ke arah tu. Okay, dan even bagi suri rumah saya nak kongsi sikit pasal suri rumah ni. Ni pendapat peribadi lah. Siapa kata anda tak boleh subspecialize dalam bidang suri rumah ni? Okay, kita ada persatuan suri rumah Rahmah under Ikram, persatuan suri, yang mana semua suri rumah boleh join, boleh grow diri anda dalam komuniti suri rumah yang lain dan boleh berperanan dalam keadaan anda menjadi suri rumah tu, anda boleh berperanan untuk menyumbang dalam masyarakat. Cuma bidang suri rumah ni tak ada satu silibus yang formal lah. Kita bukan mengaji di universiti, so dia tak ada kurikulum yang khas. Jadi kita tak nampak kelebihan kita dalam menguruskan rumah tangga ni dekat bahagian mana. Okay, kalau kita tengok Adelaide Rajiah, kenal Adelaide Rajiah, penulis buku, selalulah bagi talk motivasi tentang pendidikan anak-anak kan. Dan dia sangat aktif untuk menekankan kepentingan no gadget kepada anak-anak lah.
ataupun kurangkan gadget ni. Itu kelebihan dia. Dia mahir dekat situ kan. Dia mahir untuk divert attention anak dia supaya tak addict dengan gadget. So untuk orang lain mungkin untuk suri rumah yang lain mungkin ada yang tak mahir memasak contohnya lah. Saya lah kot. Tapi dia mahir dalam benda lain kan. Contohnya dalam psikologi anak-anak. Dia sangat pandai tackle budak-budak kan. Ada orang sangat power memasak pelbagai menu sihat untuk anak-anak kan. Macam ada seorang kawan saya lah, saya suka tengok dia memasak menu macam-macam untuk anak-anak dia. Untuk anak je, anak baru seorang. Okay. Ada orang sangat power homeschooling. Sekarang trending kan homeschooling sebabnya MCO kan. Ada orang sangat super bab mengemas rumah, bab organize rumah. Ada orang sangat dah masuk speciality. Dia dah pandai memasak dan dia boleh memasak dengan sangat laju. Benda tu perlu dikongsikan kan dekat semua suri rumah kan. Boleh dikongsikan. Ada orang yang sangat pandai delegate tugas kepada anak-anak. So macam-macam cabang. So kalau kita lihat semua cabang-cabang ni memang kalau diformalkan akan jadi banyaklah department-department dalam bidang suri rumah kan. Yang kita perlukan sebenarnya perkongsian dan kepakaran dari mereka. Sebab itu isu sekarang kan, isu ibu-ibu sekarang untuk manage rumah tangga. Kita akan nampak bahagian management lain, bahagian cooking lain, bahagian organising lain, bahagian seni menghias rumah tangga lain, bahagian psikologi anak-anak lain, bahagian empowering lain. So nak katanya, ada banyak benda yang kita kena buat dalam hidup kita. Tapi cari passion kita di mana, cari kelebihan kita di mana. Dan kita tak mampu untuk jadi excellent dalam semua bidang, dalam semua benda. So growkan diri kita dalam apa yang kita suka buat dan bantu orang lain untuk mendapat manfaat daripada kelebihan kita untuk grow sama-sama dengan kita. InsyaAllah. Itu je lah poin saya. Okay. Alhamdulillah. Ya Allah, maaf saya rasa nak panggil Kak M ya sebab Dr. Amanina ni dalam kalangan wanita ikram lebih mesra, lebih rapat, lebih dekat. Kita panggil M. Kalau kami panggil Kak M, dia level berumur panggil M. Ya Doktor? Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak Doktor. Perkongsian ini dapat Doktor tadi macam tadi bercakap dengan doktor, sekarang terasa macam cakap dengan doktor psikologi kan, menyentuh cara berfikir, bagaimana mengurus perasaan, bagaimana memandang sesuatu dengan cara yang betul. Saya tak terkejut kalau lepas ni Dr. M melanjutkan pula pelajaran ke dalam bidang psikologi dan sebagainya. Tokoh-tokoh dan ciri-ciri tu dah ada mungkin dari segi, inilah orang yang banyak membaca kan, jadi banyak info-info berguna yang boleh dikongsikan dalam setiap bicara Dr. M. Dr. M punya input saya dapat rangkumkan dalam satu quote iaitu no dream is too big and too late to achieve. Maknanya selagi mana bermimpi, tak kisahlah besar mana pun impian tu, dan tak pernah ada istilah terlambat untuk capai apa yang kita nak. Dan jarak di antara kita dengan impian hanyalah seperti dua depa tangan, iaitu tindakan. Lebih banyak tindakan yang kita buat, lebih dekatlah kita dengan impian kita. Sebab tadi Dr. M ada sebut tentang tindakan yang perlu kita buat untuk kita capai. Kalau tidak, segala benda tu akan kekal sebagai angan-angan, berangan. Memang percuma, dan percuma sajalah kita berangan itu. Tiada apa-apa hasil dalam kehidupan. Terima kasih kami di barisan Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita Ikram ucapkan kepada panel-panel jemputan, Puan Suzana Ali dan juga Dr. Amanina. Semoga Allah merahmati kehidupan para panel dan juga memberi ruang lebih banyak, lebih luas untuk berbakti, mencurah tenaga di dalam pembangunan masyarakat, wanita terutamanya di setempat ataupun dalam negara. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, saya yakin para penonton sudah tidak sabar untuk mengetahui siapakah pemenang bagi kuis yang telah dijalankan. Kita beri masa sedikit kepada AJK Technical untuk memancarkan di skrin ala-ala AJL kan, memancarkan di skrin pemenang-pemenang yang berjaya untuk kuis 1 dan 2 serta pertandingan slogan.
Okey. Dalam beberapa minit lagi akan terbongkarlah nama-nama pemenang kuis. Okey, alhamdulillah. Sikit saja masa lagi. Okey. Seperti siri yang pertama, kita ada tanyakan 3 soalan ya, iaitu apakah tema Hari Wanita sedunia bagi tahun 2021? Temanya adalah choose to challenge. Sangat bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu hashtag pilih untuk ubah, pilih untuk lawan arus kehidupan yang mungkin kita rasa itulah kehidupan yang susah, pilih untuk lawan ke arah yang lebih baik. Seterusnya soalan yang kedua adalah bilakah sambutan Hari Wanita sedunia iaitu jatuh pada hari bulan 8 Mac 2021 dan apakah tarikh sambutan Hari Kanser sedunia iaitu topik ini sangat sinonim dan sangat dekat dengan topik kita pada slot nombor 1 yang lalu iaitu berkenaan dengan kanser survivor Dr. Aniza Ali dan tarikhnya adalah 4 Februari. Jadi mungkin lepas ni tahun akan datang bila ada dekat kaca TV iklan-iklan hari-hari wanita, hari kanser ni, kita akan lebih rasa macam oh inilah program yang kita jalankan untuk sambutan 2 tarikh ni. Seterusnya kita ke senarai pemenang. Alhamdulillah, inilah senarai pemenang untuk kuis yang pertama, Dr. Asia Abdul Rahman, Puan Khairul Afzar dan juga Cik Syahidah Roslan. Alhamdulillah, tahniah kepada para pemenang dan nantikan panggilan ataupun WhatsApp daripada pihak penganjur untuk proses penyerahan hadiah. Kita ke kuis yang seterusnya, kuis yang kedua. Okey, inilah jawapan kepada kuis yang kedua tadi iaitu apakah tema Hari Wanita di Malaysia. Tadi di dunia, ni di Malaysia iaitu wanita bangkit mendepani cabaran. Sangat dekat dengan tema kita pada hari ini iaitu choose to challenge ataupun hashtag untuk berubah. Pilih untuk berubah. Okey. Dan seterusnya soalan yang kedua adalah berapakah umur Sayyidatina Khadijah wafat iaitu 65 tahun. Dan siapakah nama penuh Ketua Wanita Ikram Pusat iaitu Ustazah Salawahyu binti Saleh. Inilah nama penuh untuk Ketua Wanita Ikram Pusat. Dan inilah pemenang kepada kuis yang kedua. Tahniah diucapkan kepada Dr. Aniza Ali, Puan Isabel Ismail dan juga Puan Khadijah Cik Rahimi. Tahniah diucapkan dan nantikan panggilan dan WhatsApp daripada penganjur terhadap untuk proses penyerahan hadiah. Ya, itulah hadiah yang bakal dimenangi oleh para pemenang. Okey, untuk hadiah pertandingan slogan iaitu tag 5 kawan dan juga sertakan slogan hasil ibrah yang kita dapat sepanjang perkongsian. Inilah pemenang-pemenangnya. Puan Norzira binti Ramli, Encik Tuan-Tuan atau kami tak dapat kenal pasti nama nama sebenar pemilik akaun FB Kucing Gemuk kerana kami dah PM tapi masih belum dapat balasan. Jadi kita dia tetap akan dapat hadiah. Cuma kita harap jika Cik Tuan Kucing Gemuk ada di dalam senarai viewer hari ini, mohon respon kepada PM pihak penganjur di Facebook ya. Seterusnya Puan Cik Nur Faraliza, Puan Khairul Afzal Ahmad Shah dan juga Puan Azim Muhammad. Sekali lagi kami di Barisan JK Pembangunan Wanita Ikram Hulu Selangor mengucapkan tahniah kepada para pemenang. Baiklah,
kami di sini ingin membuat satu pengumuman. Pengumuman yang sangat special, sangat istimewa adalah baiklah tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, norma baru ini mengubah tradisi program yang sering dijalankan oleh pihak Ikram. Sebelum ini banyak program-program kita bersifat fizikal ya, bersifat kita dapat jumpa, kita pergi ke satu-satu tempat bersama-sama dan buat aktiviti. Oleh itu, kami dari Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita ingin mencari bakat baru dan wajah baru sebagai moderator program yang akan datang. Kerana program pada akan datang lebih kepada online, lebih kepada secara maya. Jadi kami perlukan bakat-bakat dan wajah-wajah baru yang akan bertindak sebagai moderator untuk program tersebut. Jadi kepada yang berminat, tidak kisahlah berminat tiada bakat ataupun ada bakat, jom join kami di Moderator Hub. Sila hubungi talian yang tertera di skrin untuk maklumat lanjut. Jangan malu, jangan segan. Jom join Moderator Hub yang kita akan sama-sama menyumbang bakti dan tenaga kepada program-program yang akan datang. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita sudah berada di akhir program. Sebelum saya melakukan tirai program pada hari ini, izinkan saya membaca satu lebih kepada nak sebut deklamasi, tak adalah beria sangat nak mendeklamasi, tapi lebih kepada membaca sebuah sajak pendek yang bertajuk Dialah Wanita. Hadirin hadirat sekalian, dialah wanita, rahimnya dihuni generasi, hatinya ladang subur kasih suci, akalnya gedung strategi, tubuhnya enjin besi yang menawan misi. Wanita, gunung ganang di bumi, manifestasi, teguhnya pendirian. Bila bicara tentang kebenaran, deras ombak laut, cermin kentalnya jiwa. Bila ditanya tentang pengorbanan, pesona bintang di dada langit, lambang dirinya begitu berharga. Dan kita tak boleh lupa hadis Rasulullah SAW, wanita hiasan dunia dan seindah hiasan adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang dan mari kita sama-sama menghargai seluruh wanita yang berada di sekeliling kita dan bantulah jika mereka memerlukan bantuan dalam apa segi sekalipun. Dan semoga wanita di bumi Malaysia ini menjadi penggerak kepada generasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.